Ni pokok ketum ni. Abang-abang kita ya di Perlis, apa khabar hari ni? Daun ketum ni, tengok. Pak Haji nak tunjukkan beberapa ciri-ciri dulu sebelum kita bercakap tentang ketum ini. Kita kena ingat bahawa dia adalah satu jenis tumbuh-tumbuhan ya, Mitragina speciosa ya, ataupun dipanggil keratum. Di Indonesia ada juga, Pak Haji tengok di Sulawesi banyak sekali. Tengok ini dia warna merah, dengan ni warna merah, yang ini warna merah. Cuba tengok, daunnya merah begini, menandakan be careful, sifatnya api. Tengok di sini, ini ketum juga. Tengok, dia tidak ada warna merah. Ya, tidak ada warna merah. Sebab apa? Sebab ini digunakan, dipanggil ketum ayam, untuk ayam makan, organik. Tapi ayam tidak jadi kecanduan, tidak, tetapi meningkatkan kadar protein pada ayam. Baik. Jadi sebelum itu izin kepada Pak Haji untuk membuka sejarah daun ketum supaya kita faham. Sebab daun ketum ini baru-baru ini saja baru-baru tahun-tahun yang akhir ini saja orang sibuk memperkatakan. Tetapi dalam pengobatan herba tradisional, daun ketum memang telah digunakan sejak daripada awal lagi. Soalannya, yang pertama, di manakah letaknya racun pada daun ketum? Ini dulu. Pada akarnya kah? Pada daunnya kah? Pada bunganya? Masya Allah, pandai-pandai lagi orang kita beri definisi. Kata, Pak Haji, cuba Pak Haji perhatikan betul-betul daun ketum, bunga daun ketum, perhatikan betul-betul. Ya. Kenapa? Dia katakan macam virus corona, COVID-19. Tengok betul-betul ni. Betul kan? Sama kan? Masya Allah, itu dia. Cuba lihat. Daun ketum macam COVID-19. Cuba kita fokuskan sikit. Cuba kita fokuskan. Ini dia, Pak Mukmin telah fokuskan. Tengok bunga dia. Tengok daunnya pula. Jangan tengok Pak Haji, tengok daunnya. Merah. Betul? Baik. Cuba kita tengok ketum ayam. Tengok sini. Beza kan? Nampak seperti sama, rupa paras seperti sama, tapi hasilnya berbeza. Baik, terima kasih ya. Baik. Ketum ini orang dahulu ni dia buat untuk rawatan wanita selepas bersalin, atau orang sakit yang sakit lemah ataupun fiziknya sudah tak kuat lagi, digunakan dahulu digunakan dahulu. Bukan berartinya Pak Haji nak membenarkan ini. Mereka daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dengar habis-habis video ni jangan ambil separuh daripada video Pak Haji pula. Okey, jadi ketika kita ambil, bukan kita ambil lah, ketika orang dahulu-dulu ambil, mereka buang urat tengah ni. Ni urat tengah ni dibuang. Ini dikoyakkan begitu saja. Begini saya diambil. Ini buang. Jadi pokoknya kalau kita guna pisau lah paling mudah. Kita potong begitu. Yang bahagian tengah ni tidak diambil. Ini yang mempunyai akalat yang tinggi tadi ni. Mitraginin, yang mengandunginya mitraginin, yang menyebabkan sakau, yang menyebabkan orang yang banyak yang mengambilnya ini, daun-daun ketum ini, dia akan jadi sembelit. Kan bercanggah dah dengan pengobatan kita. Pengobatan kita tak boleh sembelit, tapi kalau ambil ni jadi sembelit. Yang kedua, dia tak boleh tidur malam, dia ketawa saja, gembira. Kemudian yang seterusnya, apa yang akan terjadi bila kita ambilnya? Banyak lagi. Yang pertama, orang itu akan jadi kemurungan. Murung saja. Kalau tak kena saja, murung saja.
Kemudian seterusnya apa dia? Tubuh badannya akan jadi susut kurus saja. Kurus di tempat mana? Seluruh tubuh badan lagi di tempat mana? Tengok di kawasan bawahnya tubuh badan kita, badan sampai di bawah sekali itu kita tengok bahagian kalau kita panggil punggung ya, bahasa kita punggung itu bahu ya, di bahagian belakangnya itu ya. Jadi pada ketika itu kita tengok kurus, jadi kecil. Ketum. Tambah lagi bila ketum ini dicampur lagi dengan ubat-ubat yang lain. Campur lagi dengan ubat-ubat yang hanya orang yang buat saja yang mengetahui. Maka dia menjadi bertambah sakau. Jadi sakau. Bahasa Indonesia sakau. Dia jadi bertambah ya. Kalau kita dapat ini, boleh minum ini, kita jadi kuat. Kalau kita tak minum, kita lemah. Lama kelamaan kita sudah jadi manusia kerangka. Manusia kerangka ya, manusia yang lemah saja. Kalau minum kuat. Tetapi pergantungan kepada ini membuatkan keseluruhan hidup dan masa hadapan kita rosak binasa. Kita tidak ada masa depan. Kita tak jadi orang yang boleh diharapkan. Kita jadi orang yang hanya siang menanti malam, malam menanti siang. Kita sudah jadi hidup dalam satu dunia kita sendiri. Sama persisnya dengan kita mengambil dadah narkoba. Jadi oleh sebab itu, maka bagi pihak HPA, Pak Haji menyatakan bahawa bagi HPA, kita tidak membenarkan penggunaan daun ketum ini dalam pengobatan dan kita tidak menggunakannya. Dulu ada orang sebut, Pak Haji, dia kata, kenapa kopi radik itu pun macam daun ketum juga? Mana kopi radik macam daun ketum? Ya, ada juga kita ni, Masya Allah ya, macam-macam orang ni. Dia sama seperti daun ketum, kadang bila minum kopi radik dia jadi kuat. Ya, tetapi kalau tinggal kopi radik, dia tidak jadi lemah. Persoalannya, kalau kita minum jadi kuat, tinggal tak jadi lemah, bismillah. Sama juga dengan minuman-minuman instan tenaga yang lain. Tetapi yang sebenarnya kopi radik ini dia bukan hanya sekadar bila kita minum dia jadi kuat, tetapi dia membina sistem imuniti dalam tubuh badan kita. Kita jadi semakin bagus. Kita jadi semakin bersemangat, kita menjadi semakin bergairah untuk hidup. Kita tak jadi terpuruk, lemah, pejam mata, tidak jadi gitu. Kita jadi semakin nak jadi orang berjaya, orang sukses. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak seru kepada mereka yang menggunakan daun ketum, tukar minum kopi radik. Sekarang ni Pak Haji ada buat kopi radik yang bagus lagi. Black radik. Ini bagus lagi sebab dia masuk dua tongkat ali. Tongkat ali hitam dan tongkat ali yang putih. Eurycoma longifolia dan masuk juga bulata. Jadi bila kita masuk dua-dua ni, kita akan jadi semakin kuat. Jadi kenapa kita harus binasakan masa depan kita? Kenapa kita harus binasakan dengan minuman-minuman yang jadi hayal ketika kita ambil? Biar otak kita pintar, biar kita jadi cerdas, biar kita jadi anak muda yang dipertaruhkan harapan masa hadapan sebuah negara yang mempunyai ketinggian akhlak, yang mempunyai kerajinan untuk bekerja, yang boleh untuk menjadi apa saja yang diharapkan oleh keluarga. Mau tak kita jadi manusia baru yang dilahirkan? Manusia yang mempunyai semangat yang kuat dan sebagainya. Itu adalah antaranya. Jangan ambil ketum lagi. Jangan ambil ketum lagi. Tidak pernah sukses orang yang ambil terus sebagainya. Baik, ada orang bertanya, Pak Haji, macam mana kalau orang kencing manis? Macam tahu-tahu saja ya. Dia kata macam mana? Dulu kan orang buat ubat kencing manis. Banyak orang tanya, banyak ubat lain kencing manis.
Buat apa nak kita ambil daripada daun ketum ni? Kalau dah tahu daun ketum tu ada kesan-kesan sampingan, banyak lagi ubat kencing manis yang lain. Apa dia? Ambil pokok dedalu di pokok jering. Pokok dedalu di pohon pokok jering. Banyak tak? Banyak. Dedalu pun kita boleh buang, jering pun jadi sihat. Pokok jering. Kalau kita biar dedalu di pokok jering, mati pokok jering tu. Ambil dedalu tu, potong, rebus, minum untuk ubat penyakit kencing manis. Banyak itu sebagainya. Jadi kalau kita tak mau ambil pokok seronton. Seronton tu, ya seronton tu bagus sekali. Tu orang dulu ni duk buat kerja berat-berat itu, ambil akak serontonnya patah wali, broto wali, tinospora crispa. Tak ada gout timbul-timbul, tak ada lah masalah darah tinggi dan penyakit-penyakit yang lain. Ambil setiap hari sebab dia mengakalikan tubuh badan kita. Itu di antaranya. Baik, kita boleh mendengarkan. Jadi tak benarlah ya kalau kita katakan ini sama seperti virus COVID-19. Tak samalah. Rupa boleh sama tapi ubatnya cuba tengok warna kuning. Ya, kuning ini berartinya apa dia? Kalau ubatnya untuk hati, tapi kita tak boleh guna yang ni sebab dia akan efek di hati. Racun di hati. Ingat tu sebagainya. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak menyebut bahawa jangan guna ketum lagi. Setuju? Boleh? Kita jadi manusia baru hidup. Anak-anak Pak Haji, saudara-saudara Pak Haji, teman-teman Pak Haji yang berada di Perlis, di Kedah, di negeri-negeri utara, ya, insya-Allah mari bersama guna kopi Radit. Dan jangan lupa tolong jaga kesihatan betul-betul, jangan kena virus lagi ni, virus COVID ini. Ingat dua herba yang ini kita ada ni, ini tradisi ni. Yang pertama ialah embun pagi. Embun pagi ni dulu kalau lah ada yang pandai-pandai, dalam bahasa Siam dia panggil namkang. Namkang ni bukan embun pagi Pak Haji, bukan embun pagi. Namkang tu embun tengah hari. Jadi memang betul nama asalnya namkang, embun tengah hari, pokok embun tengah hari. Pak Haji saja yang ubah kepada embun pagi. Pasal apa nak ubah pula embun pagi ke embun tengah hari? Cerita dia waktu pagi lah banyak embun. Jadi kita gunakan embun pagi. Pertama. Yang kedua kita guna ni SJ2. SJ2 ini. Ya, untuk ubat demam. Ambil 7 kapsul, cara paling mudah kali ya. 7 kapsul masuk 1 jug, tuang air panas, minum. Bismillah, minum. Insya-Allah sembuhlah virus COVID-19. Hai, ni overclaim ke Pak Haji ni? Tidak overclaim. Buatlah. Cubalah. Insya-Allah. Itu sejauh ilmu yang Pak Haji boleh sampaikan kepada anak-anak sekalian. Dan dengan ilmu itu mudah-mudahan menjadi amal jariah Pak Haji. Bukannya menjadi satu fitnah yang boleh menyebabkan kehancuran kepada orang lain. Wa na'udzubillah. Kita minta kesudahan hidup kita dengan kesudahan yang baik. Kita minta akhir hidup kita dengan akhir yang diberkati sebagai kebajikan hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah menghilangkan semua permasalahan kita. Bertiup angin, beralihlah awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.